Assalamualaikum dan salam tersohor. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini kita akan meneruskan dengan tema 2 iaitu tema perpaduan unit 6 sepakat membawa berkat. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis dengan DSKP 3.2.1 iaitu membina dan menulis dalam kurungan 4 roman iaitu perenggan. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkat kerjasama. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 36 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membina dan menulis perenggan. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 2 perenggan dengan betul dan tepat. Perenggan. Apakah yang dimaksudkan dengan perenggan? Perenggan merupakan pembahagian penceritaan dalam sesebuah karangan atau petikan. Pembahagian ini merupakan penyusunan idea agar penceritaan atau karangan menjadi menarik dan teratur. Seterusnya, mari kita bincangkan bagaimana penulisan sesebuah perenggan dibuat. Teks atau petikan amalan kunjung-mengunjung dibina dalam 5 buah perenggan. Perenggan yang pertama dimulai atau didahului dengan perkataan amalan dan diakhiri dengan perkataan Malaysia. Begitu juga dengan perenggan yang kedua, juga dimulai dengan kata nama, amalan dan diakhiri dengan kata tunjuk ini. Perenggan ketiga pula dimulai dengan perkataan perpaduan dan diakhiri dengan perkataan atau frasa bersatu hati. Manakala perenggan keempat dimulai dengan penanda wacana seterusnya dan diakhiri dengan perkataan agama. Perenggan yang kelima atau perenggan yang terakhir dimulai dengan kata ganti nama kita dan diakhiri dengan perkataan kaum. Teks atau amalan kunjung-mengunjung ini secara nyata menjelaskan dibina dalam 5 perenggan. Pembinaan perenggan haruslah perenggan yang pertama ditulis pada bahagian tepi, manakala perenggan kedua mengandungi sedikit jarak ke dalam dan ditulis agak ke tengah. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga juga ditulis agak ke dalam sedikit berbanding dengan perenggan yang pertama. Perkara yang sama juga berlaku terhadap perenggan yang keempat dan juga perenggan yang kelima. Penggunaan perkataan atau pangkal bagi setiap perenggan berbeza-beza. Cikgu tidak ingin menyentuh penggunaan perkataan atau permulaan bagi setiap perenggan. Apa yang ingin cikgu tekankan di sini adalah format atau cara penulisan perenggan. Sekarang, mari kita beralih kepada isi pelajaran kita pada hari ini.
Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka halaman 36. Dalam halaman ini, kamu akan dapat lihat sebuah teks atau petikan yang bertajuk Berkat Kerjasama. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis. Dalam kemahiran menulis pada kali ini, cikgu akan membimbing kamu membina dan menulis ayat menjadi perenggan. Kamu akan dibantu dengan gambar bersiri yang terdapat pada halaman 36. Mari kita lanjutkan slot pada hari ini dengan meneliti paparan slide cikgu. Slide ini memaparkan gambar sekumpulan murid yang sedang berada di makmal komputer. Kamu juga dibekalkan dengan frasa menggunakan komputer dan juga frasa melayari internet. Selain daripada itu, terdapat juga 2 ayat lengkap yang memberi penerangan mengenai gambar yang tertera tadi. Mari kita baca ayat tersebut. Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Mereka melayari internet di makmal komputer. Oh, rupa-rupanya gambar ini merupakan gambar Yahya dan kawan-kawannya. Kamu diberi ayat yang lengkap beserta dengan tajuk, iaitu Berkat Kerjasama. Kamu perlu meneruskan tugas kamu, iaitu perkara pertama yang perlu kamu lakukan. Kamu salin semula tajuk ke dalam buku tulis kamu. Kemudian, cikgu mahu kamu salin semula teks atau ayat yang telah diberikan ke dalam buku tulis kamu mengikut perenggan. Ini ialah perenggan yang pertama. Jadi, kamu perlu tuliskan perenggan pertama ini dengan memastikan perkataan yang pertama berada di tepi garisan. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan meneliti gambar bersiri yang kedua. Dalam gambar bersiri yang kedua ini terdapat sekumpulan murid yang sedang duduk dan berbincang. Kamu juga diberi frasa belajar secara berkumpulan dan juga frasa saling membantu. Selain daripada itu, kamu juga dibekalkan dengan 2 ayat yang telah lengkap. Ayat yang pertama berbunyi, selain itu, Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan. Ayat yang kedua berbunyi, mereka saling membantu. Ayat ini merupakan ayat yang menceritakan tentang gambar bersiri yang dibekalkan kepada kamu. Tugasan yang perlu kamu lakukan atau apa yang perlu kamu lakukan, kamu hendaklah menyalin ayat tersebut supaya menjadi perenggan yang kedua. Kamu harus ingat apabila kamu hendak menulis perenggan yang kedua, kamu harus menjarakkan sedikit ke bahagian dalam berbanding dengan perenggan yang pertama yang kamu tulis dari tepi garisan. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan meneliti gambar bersiri yang ketiga.
Dalam gambar bersiri yang ketiga ini, terdapat sekumpulan murid yang kelihatan gembira sambil memegang kertas di tangan masing-masing. Kenapa agaknya ya murid-murid ini kelihatan gembira? Selain daripada gambar, kamu turut dibekalkan dengan frasa kerja. Frasa kerja tersebut antaranya berbunyi, melihat keputusan, berasa gembira, mengucapkan tahniah. Mengapa cikgu katakan frasa kerja? Kenapa cikgu kata rangkai kata ini merupakan frasa kerja? Sebab perkataan melihat, berasa dan juga mengucapkan merupakan kata kerja. Jadi, secara tidak langsung, ketiga-tiga rangkai kata ini merupakan frasa kerja. Apabila kamu hendak membina ayat menggunakan frasa kerja, pada bahagian pangkal ayat atau awal ayat ini mestilah didahului dengan subjek ataupun pelaku. Bagaimana cara kamu hendak mendapatkan subjek atau mencipta subjek atau pelaku bagi rangkai kata ini? Pelaku bagi rangkai kata ini merupakan subjek ataupun watak-watak yang terdapat di dalam gambar ini. Gambar ini merupakan watak Yahya dan juga kawan-kawannya. Jadi, untuk ayat yang pertama, bolehlah kamu tuliskan Yahya dan kawan-kawannya. Ya, jadi ada Yahya dan kawan-kawannya melihat keputusan. Keputusan apa agaknya yang dilihat oleh Yahya dan kawan-kawannya? Cikgu rasa tentu kamu tahu bahawa kertas yang dipegang oleh Yahya dan kawan-kawannya merupakan keputusan peperiksaan mereka. Selesai ayat yang pertama. Seterusnya ayat yang kedua. Kamu juga harus menggunakan Yahya dan kawan-kawannya untuk membina ayat yang kedua bagi perenggan yang ketiga ini. Perlukah kamu menulis Yahya dan kawan-kawannya sekali lagi? Ya, tidak perlu. Kamu hanya perlu menggantikan watak Yahya dan kawan-kawannya dengan menggunakan kata ganti nama, iaitu mereka. Jadi, ayat kamu akan berbunyi, mereka berasa gembira. Begitu juga pengulangan kata ganti nama diri mereka juga boleh kamu gunakan untuk membina ayat yang ketiga. Mereka mengucapkan tahniah sesama sendiri. Baik, apa yang cikgu catatkan atau cadangkan di sini merupakan cadangan jawapan daripada cikgu. Kamu bebas untuk menulis sebarang jawapan yang kamu fikirkan logik dan sesuai. Tetapi watak bagi cerita kamu haruslah berkisar mengenai Yahya dan kawan-kawannya. Kerana
Gambar bersiri ini menunjukkan kesinambungan dalam penceritaan. Setelah kamu selesai membina ayat bagi gambar bersiri ini, langkah seterusnya kamu perlulah menyalin perenggan atau menyalin ayat di atas menjadi perenggan yang ketiga. Sebagaimana yang telah cikgu tunjukkan di sini. Jangan lupa kamu perlu tulis perenggan ketiga kebahagiaan dalam sedikit berbanding dengan perenggan yang pertama, iaitu perenggan yang kedua dan ketiga mestilah ditulis ke dalam. Cikgu sengaja tidak melengkapkan ayat ini. Cikgu tulis atau cikgu letakkan titik-titik dan menjadi tugasan kamu untuk melengkapkan perenggan yang ketiga. Kita teruskan lagi slot ini atau sesi pembelajaran ini dengan meneliti gambar bersiri yang terakhir, iaitu gambar bersiri yang keempat. Dalam gambar bersiri yang dibekalkan kepada kamu, terlihat watak utama dalam cerita ini, iaitu Yahya dan rakan-rakannya sedang diraihkan dalam sebuah majlis. Selain daripada itu, kamu turut dibekalkan dengan frasa kerja ataupun rangkai kata. Rangkai kata ini merupakan frasa kerja di mana frasa berbaris, menerima hadiah dan bertepuk tangan merupakan frasa kerja. Untuk melengkapkan ayat ini atau untuk melengkapkan frasa kerja ini pada bahagian awal atau pangkal ayat ini haruslah dibina dengan frasa nama ataupun kata nama. Frasa nama atau kata nama merupakan watak-watak yang digunakan atau watak-watak yang diceritakan pada awal teks atau petikan ini tadi. Jadi, siapakah watak utama dalam cerita ini? Ya, watak utama dalam cerita ini tidak lain daripada Yahya dan kawan-kawannya. Untuk melengkapkan ayat yang pertama yang menggunakan frasa berbaris ini adalah lebih baik kamu memulainya dengan menggunakan watak atau mengulang semula penggunaan watak Yahya dan kawan-kawannya. Ayat yang pertama boleh berbunyi Yahya dan kawan-kawannya berbaris. Kalau kamu lihat gambar ini menunjukkan watak utama iaitu Yahya diikuti dengan kawan-kawannya yang lain sedang berbaris. Jadi di manakah mereka berbaris? Di mana sambungannya mereka berbaris. Baik, di mana kedudukan atau lokasi mereka berbaris, kamu ceritakanlah atau lengkapkanlah ayat ini. Seterusnya, untuk ayat yang kedua bagi perenggan yang terakhir, kamu boleh atau cadangan cikgu, kamu boleh menggunakan kata ganti nama mereka. Begitu juga dengan ayat yang ketiga, iaitu penggunaan kata ganti nama bagi para penonton ini. Mungkin kamu boleh gunakan para penonton, para hadirin ataupun para ibu bapa. Melakukan perbuatan apa? Perbuatan bertepuk tangan. Manakala ayat yang kedua tadi, cikgu lupa untuk nyatakan di sini bahawa mereka menerima hadiah daripada siapakah mereka menerima hadiah? Ini merupakan orang yang memberi hadiah kepada mereka. Mereka boleh saja menerima hadiah daripada guru besar ataupun guru penolong kanan
ataupun dari pegawai-pegawai pendidikan, pegawai-pegawai pendidik seperti pegawai pendidikan daerah. Kalau sekolah kamu mungkin pegawai pendidikan daerah Hulu Selangor dan sebagainya, ya. Jadi kamu perlu melengkapkan ayat ini dengan memilih perkataan yang sesuai untuk dijadikan perenggan yang keempat. Baik, kita lanjutkan bagaimana caranya untuk kamu menulis perenggan yang keempat ini. Sebagaimana perenggan yang ketiga, perenggan yang keempat juga kamu perlu tuliskan dengan memasukkan sedikit ke bahagian dalam untuk melihat perbezaan perenggan tersebut. Jangan lupa untuk setiap perenggan kamu perlu melangkau atau meninggalkan satu garisan kosong supaya perbezaan perenggan itu terlihat dengan jelas, atau lebih senanglah cikgu cakap selang satu baris. Kamu boleh mengikuti panduan yang cikgu berikan. Baik, paparan pada slide ini menunjukkan format atau cara penulisan bagi latihan untuk berkat kerjasama ini yang perlu kamu tulis dalam buku tulis satu kamu, di mana apabila kamu tulis jangan lupa seperti biasa tuliskan hari, tarikh, kemahiran, tajuk serta tulis dalam bentuk perenggan sebagaimana yang cikgu paparkan di sini. Jangan lupa untuk setiap perenggan kamu perlu selang satu baris dan tulis ke dalam. Ya, untuk perenggan yang pertama kamu boleh tulis dari tepi di sini. Lihat anak panah ini, kamu tulis dari tepi garisan. Bagi perenggan yang kedua, kamu tulis masukkan ke dalam sedikit, tetapi jangan lupa untuk meninggalkan satu barisan kosong atau selang satu baris, baru kamu tulis perenggan yang kedua. Begitu juga untuk perenggan yang ketiga, sediakan satu baris kosong atau selang satu baris, barulah kamu tulis perenggan yang ketiga. Jangan lupa masuk dua jari ke dalam atau ke tengah. Untuk perenggan yang keempat juga sama. Cikgu harap apa yang cikgu paparkan di sini boleh kamu ikuti dengan jelas. Baiklah, cikgu rasa setakat itu dulu. Jangan lupa untuk membuat tugasan kamu dalam buku teks pada halaman 36. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.